Bismillahirrahmanirrahim. Yang keenam daripada husnul khatimah, yakni penutup umur yang baik. Mati sakit taun. Taun ialah sejenis wabak, bencana yang menyebabkan kematian, penyakit yang terkenal dalam dunia. Sesiapa yang mati kerana wabak taun, maka hukum syahid akhirat. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-ta'un syahadatun likulli muslim." Akhrajahu al-Bukhari wa at-Tayalisi wa Ahmad. Artinya taun itu ialah syahid kepada setiap orang Islam yang mati kerana mengalaminya. Dengan syarat yang mati itu orang Islam, bukan orang bukan Islam. Bila berlaku penyakit taun, maka tak dibenarkan keluar daripada kawasan itu, takut berjangkit kepada orang lain. Dan tak dibenarkan orang luar masuk dalam kawasan itu, takut kena penyakit. Tindakan ini diambil oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila berlakunya wabak taun Amwas di Syam, menyebabkan ramai sahabat-sahabat Nabi yang mati kerana taun ini. Disebabkan ramainya mayat-mayat yang terbunuh di dalam peperangan menentang Rom. Mungkin berjuta yang mati kerana besarnya jumlah tentera Rom yang menyerang. Oleh kerana mayat yang ramai itu tidak terurus, menyebabkan tersebarnya penyakit taun, dan ramai sahabat-sahabat di antaranya ialah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, Syurahbil bin Hasanah, dan lain-lain lagi. Ramai yang mati taun ini. Sayyidina Umar yang berhasrat untuk melawat ke Syam, bersapa di sempadan, dia beritahu bahawa di sana ada penyakit taun. Lalu Sayyidina Umar membuat keputusan tidak pergi ke Syam, membatalkan lawatannya. Maka ada sahabat-sahabat yang menempelak Sayyidina Umar, adakah awak takut pada qada dan qadar Allah? Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Nabi SAW telah bersabda, sekiranya berlaku taun di suatu tempat, maka jangan kamu masuk ke tempat itu, dan mereka yang ada jangan keluar dari kawasan itu. Ini ada hadis menunjukkan bahawa Nabi telah mengambil tindakan dari segi kesihatan yang diambil oleh dunia pada hari ini. Sayyidina Umar menjawab, aku keluar dari qada Allah, masuk dari qada Allah. Sayyidina Umar, aku tak masuk pun qada Allah, aku melarikan diri taun pun qada Allah. Kalau Allah tentukan mati, di mana-mana boleh mati, bukan bermakna lari dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala menyebut dalam Quran tentang Bani Israel, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqarrahumullah mutu thumma ahyahum innallaha dhu fadlin 'ala an-nas walakinna aktsara an-nas la yashkurun. Adakah kamu tidak tahu kisah kaum Bani Israel yang jumlah mereka ribu-ribu? Allah Ta'ala larang mereka keluar daripada negeri mereka, lalu mereka keluar juga, tak ikut perintah Allah Ta'ala, tak ikut perintah Nabi mereka yang melarang mereka keluar. Ada riwayat mengatakan kerana adanya penyakit wabak, lalu mereka degil keluar juga, Allah Ta'ala matikan mereka semuanya. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan mereka semula supaya mereka sedar dan insaf, menunjukkan bahawa Allah Ta'ala maha berkuasa. Allah Ta'ala suruh kita berikhtiar di atas muka bumi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanyakan
telah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ta'un. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, innahu kana azaban yab'athuhu Allahu yab'athuhu Allahu ala man yasha', tak ada titik dia tu, ala man yasha', faj'aluhu Allahu rahmatan lil mu'minin, falaysa min 'abdin yaqa'u at-ta'un fayamkutu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu lan yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu ajru syahid. Akhrajahu al-Bukhari wa al-Baihaqi wa Ahmad. Artinya sesungguhnya ta'un adalah azab yang dihantarkan oleh Allah ke atas sesiapa yang dikehendakinya, maka Allah menjadikannya rahmat kepada orang-orang yang beriman. Maka tiada seseorang hamba yang ditimpa ta'un lalu ia menetap di dalam negerinya dalam keadaan sabar dan mengetahui bahawa tidaklah mengenainya malaikat menurut apa yang ditetapkan oleh Allah, malaikat dah beri kepadanya pahala syahid. Hadis ini menyatakan barang siapa yang duduk dalam kawasan ta'un lalu dia sabar tak keluar dari kawasan itu, Allah Ta'ala beri kepadanya kalau mati syahid, kalau tak mati dapat pahala syahid. Dua-dua ada kelebihan, dengan syarat dia bersabar dan percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti asy-syuhada wal mutawaffawna bit-ta'un fayaqulu ashabu at-ta'un nahnu syuhada fayuqalu unzuru fa in kanat jirahukum ka jirahi asy-syuhada tasilu dam'an rihal miski fahum syuhada fayidunahum kadhalik. Akhrajahu al-Imam Ahmad wa Tabarani. Artinya, datanglah orang-orang yang mati syahid dan orang yang mati ditimpa ta'un. Lalu berkatalah orang yang mati ditimpa ta'un, adakah kami juga mati syahid? Ini cerita hari kiamat. Mereka yang mati sakit ta'un tanya, adakah kami mati syahid? Lalu dikatakan kepada mereka, lihatlah kalau darah mereka seperti darah orang yang mati syahid, mengalirkan rupa darah, baunya seperti keharuman bau miski, maka mereka juga mati syahid. Lalu mereka dapati mereka seperti itu. Mereka mendapat kelebihan darahnya di hari kiamat menjadi saksi kepada mereka, macam mereka mati syahid di medan perang. Yang ketujuh, di antara tanda husnul khatimah, mati kerana sakit perut, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man mata fil batni fahuwa syahid, rawahu Muslim wa ghairuh. Artinya sesiapa yang mati kerana sakit perut maka ia mati syahid. Yang mati sakit perut juga termasuk dalam syahid akhirat. Yang ke-8 dan ke-9, mati ditenggelami air dan ditimpa kemalangan, kerana sabda Rasulullah SAW, asy-syuhada'u khamsatun al-mat'unu wal-mabtunu wal-ghariqu wa sahibul hadmi wasyahid fi sabilillah. Wasyahid fi sabilillah. Buang tak tu salah, ada dia sebut, dia buat tak tu silap. Titik di bawah ya fi itu pun buang titik, tak ada titik. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Ahmad. Artinya orang yang mati syahid itu lima jenis yang termasuk dalam syahid akhirat disebut dalam hadis ini. Orang yang mati sakit taun, mati sakit perut, mati ditenggelami air, ditimpa kemalangan, dan mati syahid di medan perang jihad fi sabilillah. Disenaraikan dalam kalangan syahid akhirat ialah mereka yang mati tenggelam air dan mati kemalangan. Ke-10, perempuan yang mati di dalam nifas. Perempuan yang mati dalam nifas, setelah melahirkan anak, mati selepas beranak. Ketika beranak akan disebut kemudian, di mana dua-dua tu mati
dengan sebab melahirkan anak. Kerana hadis riwayat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Abdullah bin Rawaha qala fama tahuzu lahu an firashih faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadri man syuhada'u ummati qalu qatlul muslimi syahadah qala syuhada'u ummati idhan laqalil qatlul muslimi syahadah wa ta'un syahadah wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahadah yajurruha waladuha bisurarihi ilal jannah akhrajahu Ahmad wad Darimi wat Tayalisi. Artinya bahawa Rasulullah SAW telah menziarahi Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an yang sedang sakit. Ia tidak bangun dari hamparannya. Lalu Nabi SAW bersabda, adakah awak tahu siapakah orang yang mati syahid di kalangan umatku? Mereka menjawab, terbunuhnya. Adakah kamu tahu, bukan awak, adakah kamu tahu orang yang mati syahid di kalangan umatku? Mereka menjawab, terbunuhnya seorang Muslim, ialah mati syahid. Rasulullah SAW bersabda, lalu kalau begitu orang-orang mati syahid di kalangan umatku sedikit sahaja. Terbunuhnya seorang Islam di dalam jihad adalah syahid. Mati ditimpa ta'un adalah syahid. Dan matinya perempuan kerana anak di dalam kandungannya adalah syahid, di mana anaknya akan mengheretnya dengan tali perutnya menuju ke syurga. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa termasuk dalam senarai mati syahid akhirat ialah perempuan yang mengandung. Mati dengan sebab mengandungnya, mati dengan sebab melahirkan anaknya, dan mati dengan sebab nifasnya. Ini termasuk dalam syahid. Syahid akhirat, dinamakan syahid akhirat. Syahid akhirat ni ialah diurus macam jenazah biasa, tetapi di sisi Allah adalah syahid. Syahid ni ada syahid dunia dan akhirat, ada syahid akhirat, ada syahid dunia saja. Syahid dunia dan akhirat ialah mereka yang mati di medan peperangan menentang musuh-musuh Islam. Ini syahid dunia dan syahid akhirat, di mana mayatnya di dunia tak boleh dimandikan, tak boleh dimandikan, hendaklah dikafankan berlumuran dengan darah. Dikapan pakaian berlumuran dengan darah, kerana darah dia menjadi saksi pada hari kiamat. Tak boleh dibuang darahnya, tak boleh dimandi. Ini mereka yang mati syahid di medan perang. Dalam mazhab Syafi'i ditanam dengan tidak disembahyangkan. Dalam mazhab Hanafi, beberapa mazhab yang lain disembahyangkan dengan tidak dimandikan. Ini khilaf ulama dari segi semayang ataupun tak semayang. Dalilnya ialah pada masa syuhada Uhud, ramai sahabat yang mati dalam perang Uhud, Nabi perintah jangan mandi jasad mereka. Dia tanam dan Nabi tidak menyembahyangkan. Kemudian selepas beberapa lama, para sahabat melihat Nabi pergi ke kubur syuhada Uhud dan Nabi berdoa. Nabi berdoa. Mazhab Syafi'i mengatakan Nabi tak semayang mereka yang mati syahid. Hanafi mengatakan Nabi semayang, doa adalah semayang. Kerana dalam mazhab Hanafi, semayang jenazah ni termasuk dalam doa. Oleh kerana itu mazhab Hanafi, semayang jenazah tidak disyaratkan Nabi wuduk, kerana dia adalah doa. Ini mazhab Hanafi. Syafi'i kita adalah sembahyang, kena ambil wuduk. Itu khilaf di antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, beberapa mazhab yang lain. Jadi syahid dunia dan akhirat ialah mereka yang mati di medan peperangan. Di dunia dia syahid, diuruskan jenazahnya di dunia sebagai syahid dengan tidak dimandikan, dikapan dengan darah-darah dia sekali pakaiannya dan dimandikan. Di akhirat dia adalah syahid di sisi Allah Ta'ala. Syahid akhirat ialah syahid yang disebut tadi, yang sakit ta'un, yang mati nipah, yang kemalangan tenggelam, itu syahid akhirat. Dengan makna di dunia diurus macam jenazah biasa, dimandi, dikapan, disembahyangkan dan ditanam, disembahyang macam biasa.
Tapi di sisi Allah adalah syahid. Itu syahid akhirat. Syahid dunia pula ya orang munafik. Orang munafik yang berjuang. Tengok dia berjuang Islam sungguh-sungguh, tapi dia tak percaya ke Islam. Dia ikut orang Islam kerana dia nampak Islam tu menang. Dia ikut Islam. Nampak kafir menang, ikut kafir. Dia perang belah Islam. Dia ingat Islam menang. Tiba-tiba mapuhlah senang dalam perang itu. Mati dalam perang itu. Maka orang anggap dia mati syahid. Maka dikebumikan dia sebagai syuhada. Di sisi Allah dia bukan syahid. Ini syahid dunia saja. Bukan syahid dunia dan akhirat. Yang ke-11 dan 12 mati terbakar dan sakit paru-paru. Mati terbakar dan mati sakit paru-paru termasuk dalam syahid. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syuhada'u sab'atun siwal qatl fi sabilillah. Al-mat'unu syahid wal ghariqu syahid wa sahibu dhatil jambi syahid wal mabtunu syahid wal hariqu syahid والذي يموت تحت الهدم شهيد المرأة تموت بجمع شهيدة أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان وأحمد والحاكم. Artinya orang yang mati syahid itu 7 selain mati dalam perjuangan fisabilillah. Ialah orang yang mati sakit taun, mati syahid. Orang yang mati tertenggelami air, syahid, mati tergelam air. Orang yang mati sakit paru-paru, syahid. Orang yang mati sakit perut, syahid. Orang yang mati terbakar, syahid. Orang yang mati di bawah runtuhan, syahid. Dan perempuan yang mati dengan anak kandungannya, syahid. Yang tertariknya Abdullah bin Rawahah, yang Nabi ziarah tadi, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Dia tak mati dalam sakit itu. Dia mati syahid di medan peperangan Mu'tah yang terkenal. Mu'tah ni ialah satu kawasan daerah di Jordan hari ini. Kubur dia ada di situ. Dalam peperangan dengan Rom yang berlaku di zaman Nabi SAW, Nabi menugaskan sahabat-sahabat dia memerangi tentera Rom. Lalu Nabi mewasiatkan, berpesan, yang jadi ketua kamu ialah Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Kalau mati Zaid, ganti Ja'far bin Abi Talib. Kalau mati Ja'far, ganti Abdullah bin Rawahah, sahabat yang Nabi ziarah sakit ini. Maka berlakulah peperangan Mu'tah dalam keadaan jumlah yang tidak seimbang. Tentera Islam dalam beberapa ribu, 1,000, 2,000, 3,000 je. Tentera Rom 30,000. Tidak seimbang. Tentera Rom berlipat kali ganda. Bila mereka terserempak dengan tentera Rom yang sangat besar jumlahnya, lalu mereka bermesyuarat macam mana nak buat. Akhirnya mereka bersetuju, kita lawan. Walaupun jumlah kita sikit, kita lawan. Jangan undur, jangan balik, lawan. Lalu berlakulah peperangan. Dalam peperangan ini Zaid bin Harithah mati dulu, di mana Nabi menunjukkan mukjizat. Peperangan ini ada mukjizat Nabi. Nabi duduk di Madinah. Mu'tah ni jaraknya lebih 1,000 batu. Mungkin dekat 2,000 batu daripada Madinah. Tepatnya jauh di Jordan. Nabi dalam masjid menceritakan apa yang berlaku secara langsung. Macam Nabi nampak. Tuhan jadikan Nabi nampak yang berlaku di Mu'tah. Nabi kata, sekarang Zaid bin Harithah mara ke hadapan. Dan Zaid telah mati syahid. Kemudian Ja'far bin Abi Talib, Nabi menangis sahabat tengok. Ja'far ni sepupu dia, Zaid ni anak angkat yang dia sayang. Ja'far memegang bendera, mengambil alih kepimpinan. Tangan kanan dia putus, dia pegang tangan kiri, tak undur. Tangan kiri putus, pegang dengan tunggu tangan. Kemudian dia dipancung, mati. Mati Zaid, Ja'far Abi Talib. Kemudian tampil Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah tampil ke hadapan. Mula-mula dalam keadaan yang teragak-agak. Lalu dia naik semangat, terus dia mengambil alih kepimpinan tentera
menentang tentera Rom, Abdullah bin Rawah juga syahid, menyebabkan tidak ada ketua lagi. Lalu Nabi kata muncul pedang, dia pedang Allah, iaitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya Nabi tak lantik. Muncul satu pedang daripada pedang Allah. Maka Khalid bin Walid diberi gelaran pedang Allah, Saifullahi wa Rasulih, pedang Allah. Muncul Khalid bin Walid. Apabila orang ramai menolak Khalid menjadi ketua, lalu dia terus ke hadapan mengambil alih kepimpinan, dan dia mengambil langkah berundur sementara waktu dan mengatur taktik peperangan yang tak dipahami oleh sesiapa di zaman itu, dengan membuat pasukan-pasukan yang dia atur. Pasukan yang pertama menyerang musuh, pasukan yang kedua berlari dengan kuda di belakang, menyebabkan debu naik dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang pertama undur, masuk pasukan yang kedua pula, yang belakang terus pusing dengan kuda, debu naik. Kemudian masuk yang ketiga pula, begitulah silih berganti. Tentera melihat macam ombak yang bertalu-talu datang, menyebabkan tentera Rom dalam keadaan ketakutan. Ini kepintaran Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan tentera Rom berundur, lalu Khalid terus undur balik ke Madinah. Bila sampai ke Madinah, orang marah dia pula, marah pasal undur balik, nak suruh mati belaka. Nabi kata tidak, mereka tidak kalah. Khalid tidak kalah. Khalid akan mengulangi balik. Undur bukan undur melarikan diri, undur kerana meminta bantuan yang lebih besar untuk berperang lagi. Bukan undur lari, undur helah peperangan. Undur lari dosa besar, undur helah peperangan tidak berdosa besar, tak jadi salah. Undur kerana taktik, strategi peperangan. Ini dalam peperangan ini melibatkan Abdullah bin Rawahah yang Nabi sebut dalam hadis ini, iaitulah sahabat yang Nabi ziarah, dia sakit senat, dia tak mati. Nabi kata mati syahid ada kelebihan, rupanya dia mati syahid. Abdullah bin Rawahah dia adalah di kalangan Ansar, sahabat Madinah. Yang ke-13, mati kerana ceret beret. Mati kerana ceret beret, sakit ceret beret. Orang kita kata cerah perut. Sabda Rasulullah SAW, al-qatlu fi sabilillahi syahadah, an-nufasa'u syahadah, wal-hariqu syahadah, wal-ghariqu syahadah, was-sahlu syahadah, wal-harqu syahadah, wal-gharqu syahadah. Baca dengan wal-harqu syahadah, wal-gharqu syahadah, was-sahlu syahadah, wal-batnu syahadah. Rawahu Tabarani fil Awsat. Artinya, orang yang terbunuh kerana perjuangan di jalan Allah mati syahid. Perempuan yang mati di dalam nifas mati syahid. Orang yang mati terbakar mati syahid. Orang yang mati ditenggelami air mati syahid. Orang yang mati kerana ceret beret mati syahid. Dan orang yang mati sakit perut mati syahid. Menunjukkan bahawa Allah Ta'ala beri kelebihan kepada orang Islam. Umat Muhammad SAW ini banyak kelebihan, mati syahid akhirat. Banyak sakit-sakit dibilangkan mati syahid. Oleh kerana itu, bila terima sakit ini kita kena sabar supaya dapat pahala sabar. Wallahu a'lam. Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Banyak ulama-ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Hadis sahih. Di antaranya Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad. Artinya sesiapa yang mati dibunuh kerana mempertahankan hartanya. Menurut satu riwayat yang lain, sesiapa yang dicerobohi hartanya dengan cara yang tidak benar, lalu ia menentangnya, lalu ia mati, dibunuh, maka dia mati syahid, termasuk dalam syahid akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tu'tihi malak
qala ra'aita in qatalani qala qatilhu qala ra'aita in qatalani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa anta syahid qala ra'aita in qataltuhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fi an-nar akhrajahu Muslim wan Nasa'i wa Ahmad. Artinya seorang lelaki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pandangan Rasulullah jika seseorang itu datang untuk mengambil harta saya dengan cara haram?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kamu janganlah beri kepadanya hartamu." Ia bertanya, "Apa pandangan Rasulullah kalau ia menyerang saya?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Balaslah serangannya." Ia bertanya lagi, "Apa pandangan Rasulullah jika ia membunuh saya?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau mati syahid." Ia bertanya lagi, "Apa pandangan Rasulullah kalau saya dapat membunuhnya?" Sabda Rasulullah SAW, "Ia di dalam neraka." Hadis ini menunjukkan kita mempertahankan harta dia, harta kita menyebabkan kita mati syahid akhirat. Kalau kita bunuh dia, dia masuk neraka. Orang yang mencoba harta itu, dia tak mati syahid, dia masuk neraka kerana coba harta orang. Dari Mukharib radhiyallahu anhu katanya, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ar-rajulu yuridu mali." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Dhakkirhu billah." Qala in lam yadhkur, qala sallallahu alaihi wasallam, "Fasta'in alaihi man hawlaka minal muslimin." Qala fa in lam yakun hawli ahadun minal muslimin, qala sallallahu alaihi wasallam, "Fasta'in alaihi sultan." Qala fa inna bukan fa'a, fa inna dengan nun. Itu salah dia tu. Fa inna as-sultanu anni wa ajjal alayya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Qatil duna malik hatta takuna min syuhada'il akhirah aw tamna'u ma'lak." Akhrajul Nasa'i wa Ahmad ala syarti Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad mengikut syarat rawi-rawi Imam Muslim. Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis ini, tetapi Nasa'i dan Ahmad meriwayatkan mengikut syarat rawi-rawi ulama-ulama yang meriwayatkan, disyaratkan oleh Imam Muslim. Hadis ini hadis sahih. Artinya seorang lelaki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Bagaimanakah jika seseorang datang kepada saya mahukan harta saya dengan cara yang tidak benar?" Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Peringatkan dia akan Allah." Ingat dia, kena takut kepada Allah Taala. Katanya jika ia tidak ingatkan Allah, dia degil juga. Sebut Allah pun dia degil. Sabda Rasulullah SAW, "Mintalah pertolongan kepada orang-orang Islam yang ada di sekelilingmu." Minta tolong saudara Islam yang ada kelilingmu. Katanya jika tidak ada seorang pun orang-orang Islam di keliling saya, sabda Rasulullah SAW, "Mintalah pertolongan dari orang yang memerintah kerajaan." Minta pertolongan orang yang memerintah, polis, orang yang berkuasa. Katanya jika pemerintah menjauhkan diri daripada saya, tidak bertindak, ia menceroboh saya. Kalau polis buat tak tahu, pihak berkenaan buat tak tahu. Sabda Rasulullah SAW, "Tentanglah ia untuk mempertahankan hartamu, supaya kamu menjadi di kalangan orang-orang yang mendapat syahid akhirat, ataupun kamu berjaya mencegahnya dari menceroboh hartamu." Semua hadis-hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mati mempertahankan harta dia adalah mati syahid akhirat. Yang ke-15 dan 16, mati kerana mempertahankan agama dan nyawa. Di antara dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wat Tirmizi wa sahaha wa Ahmad. Artinya sesiapa yang mati dibunuh kerana mempertahankan hartanya, ia mati syahid. Dan sesiapa yang dibunuh kerana mempertahankan keluarganya, ia mati syahid. Dan sesiapa yang mati dibunuh kerana mempertahankan agamanya, ia mati syahid. Dan sesiapa yang mati mempertahankan darahnya, ia mati syahid. Hadis ini meluaskan lagi syahid akhirat. Yang ke-17, mati kerana bertugas di dalam perjuangan Islam. Ini amalan yang sangat besar, kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam menghadapi ujian dalam diri kamu sendiri. Wasabiru, dan bersabarlah kamu dalam menghadapi musuh-musuh kamu, musuh-musuh Islam. Warabitu, dan bertugaslah kamu di mana kamu diletakkan untuk menjalankan tugas bagi menegakkan Islam. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan dunia dan kemenangan di akhirat. Ini disebut dalam Quran ialah ribat, mereka yang bertugas kerana mempertahankan agama. Di antara dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin wa lailatin khairum min siyami syahrin wa qiyamih, wa immata juri alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa umminal fattan. Rawahu Muslim wan Nasa'i wat Tirmizi wal Hakim wa Ahmad. Artinya, bertugas satu hari dan satu malam dia dalam perjuangan fi sabilillah, perjuangan nak menegakkan agama Allah, lebih baik daripada berpuasa sebulan dan beribadat pada malamnya. Jika ia mati, sentiasalah berpanjangan pahala amalan yang telah ia beramal dengannya, diteruskan rezekinya dan diamankan dari fitnah kubur. Hadis ini menunjukkan kelebihan mereka yang menjalankan tugas kerana mengawal, kerana menjaga keselamatan, apa sahaja tugas dalam perjuangan untuk menegakkan agama Islam. Satu hari satu malam lebih baik daripada puasa sebulan dan beribadat di waktu malam sebulan. Ini kelebihan dia. Sekiranya dia mati dalam tugas itu, maka amalan dia berpanjangan sehingga hari kiamat. Amalan dia berpanjangan sehingga hari kiamat, dan diamankan daripada fitnah kubur dan direzekikan di alam barzakh. Menurut riwayat At-Tabarani, ditambah lagi dengan sabda Rasulullah SAW, wa bu'itha yaumal qiyamati syahidan, artinya dan dibangkit pada hari kiamat sebagai seorang yang syahid. Sekiranya dia mati kerana sakit dalam bertugas, sakit lain kerana kemalangan dalam dia menjalankan tugas, maka dibangkitkan bersama dengan syahid pada hari kiamat. Sabda Rasulullah SAW, kullu mayyitin yukhtamu ala amali illa alladhi mata murabitan fi sabilillah fa innahu yunamma amaluhu ila yaumil qiyamah wa ya'manu fitnatal qabri. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi wal Hakim wa Ahmad wa qala al Hakim ala syarti syaikhain. Hakim mengatakan hadis ini periwayatnya mengikut syarat Bukhari dan Muslim. Artinya setiap yang mati ditamatkan amalannya, kecuali orang yang mati ketika bertugas di medan perjuangan fisabilillah, maka sesungguhnya amalannya bertambah-tambah sehingga hari kiamat, dan ia diamankan dari fitnah kubur. Hadis ini menegahkan lagi, setiap orang mati amalan dia habis, tak boleh amal dah bila mati, tak boleh sembahyang, tak boleh puasa, tak boleh berzikir, tak boleh bertasbih bila dia mati. Tetapi mereka yang bertugas
di medan perjuangan menegakkan agama Allah. Dia mati dalam tugas itu, amalan dia berpanjangan sehingga hari kiamat. Ini kelebihan dia. Sebab apa kelebihan macam ni? Kerana dia meninggalkan anak isteri dia, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kerja dia, meninggalkan tugas dia macam-macam nak cari nafkah, semata-mata kerana nak menegakkan agama Allah. Sudah tentulah perasaan dalam diri dia sangat mencabar. Tidak mudah mereka yang sanggup meninggalkan ini semua kerana memperjuangkan Islam. Kadang-kadang tinggal dalam masa yang panjang, bukan masa yang pendek. Kalau mati dalam tugas itu, Allah Ta'ala beri kelebihan amalan yang berpanjangan. Mati yang ke-18 mati ketika beramal soleh. Kerana sabda Rasulullah SAW, orang yang mati dalam keadaan dia buat amal. Dia mati tengah sembahyang, dia mati tengah puasa, dia mati tengah mengerjakan haji, dia mati tengah bekerja kerana cari nafkah anak isteri dia, dia mati kerana mengerjakan amal yang soleh. Kerana sabda Rasulullah SAW, "Wa man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man shama yawman ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu dakhala al-jannah." Akhrajahu Ahmad. Artinya, sesiapa yang berkata la ilaha illallah kerana Allah, lalu ia mengakhiri hayatnya dengannya, nescaya ia masuk syurga. Sesiapa yang berpuasa satu hari kerana Allah, lalu ia mengakhiri hayatnya dengannya, mengakhiri arat dengan puasa itu, mati dalam puasa, nescaya ia masuk syurga. Dan sesiapa yang bersedekah dengan satu sedekah kerana Allah, lalu ia mengakhiri hayatnya dengannya, nescaya ia masuk syurga juga. Hadis ini menunjukkan bahawa barang siapa yang mengakhiri hayat dia dengan amal yang soleh, Allah Ta'ala beri kelebihan syurga kepadanya. Demikianlah beberapa alamat husnul khatimah yang dikurnia oleh Allah, yang diberi oleh Allah kepada sesiapa yang ia kehendaki di kalangan hamba-Nya. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kita dengannya. Amin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah kubur. Di antara perkara yang berkait dengan beriman kepada hari akhirat ialah beriman kepada perkara yang berlaku di alam barzakh selepas mati, yang diberitahu dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah fitnah kubur, ujian di dalam kubur. Apabila tibanya ajal, maka seseorang itu berada di alam barzakh, di mana kubur menjadi tempat persinggahan. Lalu ia menghadapi ujian. Setelah menghadapi ujian, adanya jalan yang baik dan jalan buruk. Firman Allah Ta'ala, "Thumma as-sabila yassara, thumma am'atahu fa'akbarah." Surah Abasa ayat 20 hingga 21. Artinya, kemudian dia, yakni Allah, memudahkan jalannya, yakni jalan di dunia. Kemudian dia mematikannya dan memasuknya ke dalam kubur. Allah Ta'ala jadikan manusia mengalami kehidupan dunia, dimudahkan kepadanya dengan nikmat tubuh badan, akal fikiran, panca indera, rezeki yang melimpah ruah, berpijak di atas muka bumi, bernaung di bumi Allah, diutuskan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, supaya manusia menjalankan 3 tugas di atas muka bumi,
Yang pertama, beribadat kepada Allah. Yang kedua, berkhilafah, memakmurkan bumi dengan syariat Allah. Yang ketiga, menunaikan amanah. Amanah melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang mempunyai kemampuan tubuh badan, ada akal fikiran, ada maklumat dan ilmu, hendaklah menunaikan kewajipan itu mengikut kemudahan yang diberi oleh Allah pada masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak membebankan seseorang melainkan mengikut kemampuannya, kemampuan masing-masing. Dalam perkara ibadat, semayang, selagi ada akal, kena semayang. Tak boleh semayang berdiri, duduk. Tak boleh duduk, berbaring. Tak boleh berbaring, sembahyang dengan isyarat, dengan akal yang diberi oleh Allah Ta'ala. Boleh sembahyang di rumah, di atas tanah, di masjid, di atas kenderaan. Semua boleh sembahyang. Kenderaan laut, kenderaan darat, kenderaan udara. Dia beri kemudahan oleh Allah Ta'ala. Ibadat haji, mereka yang mampu saja. Yang tak mampu, tak diwajibkan kepadanya. Zakat, mereka yang mampu. Begitulah dengan tugas-tugas yang lain. Bergaul dengan keluarga, hidup bermasyarakat, cari makan, cari rezeki, ada halal dan ada haram. Pakaian, makanan, minuman, kenderaan, tempat tinggal, ada halal ada haram. Semuanya dimudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah yang benar daripada Tuhan. Tuhan telah menyatakan yang benar melalui rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang nak beriman, sila, boleh. Siapa yang nak tak tambah beriman, nak lawan, silakan. Tapi ingat, lepas pada itu Allah Ta'ala matikan dan masuk di alam barzakh. Barzakh dengan makna sempadan. Itu makna barzakh. Sempadan di antara dunia dan akhirat. Sebab yang disebut dalam Quran, wa bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara laut air masin dan laut air tawar itu ada barzakh, sempadan yang memisahkan air masin dan air tawar. Allah Ta'ala buat sempadan. Kita menyaksikan di pulau yang dikelilingi oleh lautan, air di atas pulau itu tawar. Sungai yang mengalir ke laut, ada kawasan masin, kawasan tawar. Sempadan disebut barzakh. Barzakh makna sempadan. Alam barzakh ya alam sempadan di antara dunia dan akhirat. Kubur menjadi tempat perhentian pertama apabila seseorang itu meninggal dunia untuk menuju ke alam akhirat. Di alam kubur ia menghadapi beberapa perkara yang dinamakan fitnah kubur, ujian kubur. Di atas dunia ada ujian, ujian sakit, ujian sehat, ujian senang, ujian susah, ujian kaya, ujian miskin, ujian tidur, ujian jaga. Semuanya ujian di atas dunia. Dalam kubur juga ada ujian. Di alam kubur ia menghadapi beberapa perkara yang dinamakan fitnah kubur. Fitnah makna ujian dalam kubur. Perkara itu dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya firman Allah Ta'ala, am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyakum wa mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Surah Al-Jasiyah ayat 21. Artinya, apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka
bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, iaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruk apa yang mereka sangkakan itu. Jangan ingat, mereka yang buat jahat di atas dunia, lawan Tuhan di atas dunia, buat zalim di atas dunia, bila mati sama. Jangan ingat sama, tak sama. Ayat tersebut menyatakan tiada persamaan selepas mati di antara orang yang beriman, beramal soleh, dengan orang-orang yang menceburkan dirinya dengan pegangan sesat dan kerja-kerja jahat di dunia. Orang yang beriman dan beramal soleh diberi nikmat, adapun orang yang melakukan sebaliknya diazab. Mereka yang beriman mengerjakan amal yang soleh dapat nikmat di alam barzakh. Mereka yang derhaka lawan Tuhan seksa di alam akhirat, di alam barzakh, alam kubur. Firman Allah Ta'ala menceritakan ahli Fir'aun, pembesar-pembesar Fir'aun. An-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma yaqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Surah Ghafir ayat 46. Artinya, api neraka dibentangkan ke atas mereka di pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaum-kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Fir'aun ialah gelaran pada Raja Mesir. Tiap-tiap orang Raja Mesir ni bila mati ditanam di dalam piramid. Piramid ni ialah istana bagi Raja Mesir yang mati. Satu piramid untuk seorang Fir'aun. Satu piramid yang besarnya macam bukit. Satu piramid ni dibina daripada batu-batu, tiap-tiap satu besar lori. Batu-batu besar lori. Alat zaman dulu ada dah untuk akak batu-batu yang besar ni. Besar lori pun ada, besar kereta pun ada. Batu-batu yang dipahat dengan pahat yang licin, diatur, disusun untuk menjadi kubur Fir'aun. Tiruh muncul di atas, ada tangga masuk dalam tu ada dua bilik. Satu bilik untuk bangkai Fir'aun yang diawetkan, dia letakkan bahan-bahan yang tidak hancur, tak menghancurkan tubuh dia, dia letak obatnya. Kemudian satu bilik lagi diletakkan barang-barang kesukaan dia, kuda dia, harta dia, makanan dia, minuman dia, ikannya, apa yang dia suka masa dia hidup, letakkan di situ. Dia awet juga satu bilik yang lain. Itu hanyalah perkara dunia. Alam barzakh tak sama dengan alam dunia, kita kena sedar. Walaupun diletakkan dalam kubur yang dihiasi dengan kota yang teguh, tempat yang molek, tapi mati alamnya lain, tak sama. Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita contoh kematian daripada tidur kita. Seorang yang duduk dalam istana yang indah, tempat tidur yang sedap, lembek yang lembut, sedap tidurnya, mimpinya kejar dirima, tak boleh nak lari pula, seksanya. Walaupun tidur dalam istana, dikawal oleh polis, dikawal oleh keliling penjaga-penjaga yang teguh, mimpinya kejar di menatang buah, tak boleh nak lari pula, seksanya. Tidur atas kaki lima, atas kaki lima, atas batu itu, dok sedaknya. Mimpi duduk dalam istana pula, makan nasi biryani pula, nasi mandi makan, mimpi. Wah, sedaknya, nikmatnya walaupun mimpi. Ini contoh alam barzakh yang Tuhan tunjuk, yang kita kena sedar. Nabi menyampaikan ucapan kepada keluarga dia, wahai anak beranakku, wahai keluargaku, walaupun aku ni anak beranakmu, aku tak boleh nak tolongmu. Kamu akan dimatikan sebagaimana kamu tidur. Kamu akan dibangkitkan semula sebagaimana kamu bangun daripada tidur, bangkit semula. Nabi beritahu kepada
anak beranak dia. Mungkin kena beriman kepada aku, kena ikut aku. Kalau mudah ikut aku, tak jadi apa. Bila mau mati aku tak boleh nak tolongmu. Bila masuk hari kiamat aku tak boleh nak tolongmu. Ayat ini juga menyatakan dan menyatakan seksa, menyatakan dan tu kena buat, tak ada dan kan. Menyatakan seksa di dalam kubur sebelum hari kiamat. Di samping itu banyak hadis yang menyatakan adanya fitnah kubur. Lepas tu kita baca hadis pula minggu depan. Wallahu a'lam.